Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari sama-sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berzikir, bertasbih seperti yang Nabi ajarkan kepada isteri Nabi Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Kita baca juga Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Tuan-tuan dan puan-puan, jadikan amalan kita setiap pagi kita membaca tasbih yang Nabi ajar kepada Sayyidatina Juwairiyah. Kerana Nabi sebut kepada Sayyidatina Juwairiyah, siapa baca tasbih subhanallah bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih, baca tasbih ini di waktu pagi, Allah tulis pahala seolah-olah dia duduk i'tikaf, beribadat dalam Masjid Nabawi di Madinah dari pagi sampai ke tengah hari. 5-6 jam pahala beriktikaf, beribadat dalam Masjid Nabawi. Ulama meletakkan hadis tentang tasbih itu dalam tajuk amalan yang mudah tapi Allah bagi pahala yang sangat besar. Allah yang Maha Pemurah. Kemudian Sayyidul Istighfar, Nabi pesan kepada sahabat Nabi, idza asbahta, apabila kamu di waktu pagi ataupun kamu di waktu petang, kamu baca Sayyidul Istighfar. Fa in mutta min lailatik, fa in mutta, jika kamu mati di sebelah malam atau di sebelah siang, maka kamu akan ditulis sebagai ahli syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita sambung kuliah kita masih lagi dalam tajuk ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan pada waktu malam. Kemudian nanti kita akan berpindah kepada tajuk ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan pada waktu subuh. Dia ada ayat malam, ada ayat siang, ada hak tengah-tengah tu. Time Nabi nak solat subuh ataupun tengah-tengah Nabi duduk solat subuh tu, Nabi dapat wahyu, turun ayat waktu subuh. Kita habiskan dulu ayat-ayat yang turun pada waktu malam. Baik, yang ke-9, Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahawa surah Al-Munafiqun diturunkan pada waktu malam. Surah Al-Munafiqun ni kita pernah cerita dah sebelum ni.
Surah Al-Munafiqun, Zaid bin Arqam, dia riwayatkan hadis balik daripada peperangan Bani Mustaliq. Zaid bin Arqam, dia dengar Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, kutuk Nabi. Abdullah bin Ubay bercadang nak usir Nabi keluar daripada Madinah. Abdullah bin Ubay ni juga hati busuk dia. Dia hasut orang ramai. La tunfiqu ala man inda Rasulillah. Jangan infak, jangan derma kepada Rasulullah. Bila orang tak bagi derma dekat Rasulullah, Rasulullah kekurangan dana, hatta yanfaddu min hawli. Sahabat-sahabat yang ada keliling Nabi ni, yang susah-susah ni akan lari meninggalkan Rasulullah. Jadi dia punya cadangan, dia tu punya jahat, dia hasut orang, jangan duk bagi duit, jangan sedekah, jangan infak kepada Islam, kepada Rasulullah. Zaid bin Arqam ni dia dengar, dia balik, dia cerita dekat pak saudara dia. Apa yang dia dengar tu dia cerita, pak saudara dia pula cerita kepada Nabi SAW. Hadis tentang itu kita dah sebutkan dalam kuliah sebelum ni. Kemudian turunlah surah Al-Munafiqun membenarkan apa yang Zaid bin Arqam dengar. Walaupun orang Yahudi bersumpah-sumpah menafik, orang-orang munafik, minta maaf, orang munafik sumpah menafikan, mereka tak kata kat Nabi, mereka wallahi bersumpah, mereka itulah sikap orang munafik. Allah dedahkan dalam surah Al-Munafiqun. Baik, kemudian surah Al-Mursalat turun pada waktu malam juga. Surah Al-Mursalat itu yang ke-10, surah Al-Mursalat. Surah ini diturunkan ketika Nabi di dalam sebuah gua di Mina. Nabi buat haji di Mina, iaitu pada malam ke-9 Zulhijjah. Esok tu nak wukuf. Esok 9 hari bulan nak wukuf, 8 hari bulan sunat bermalam di Mina, mabit di Mina. 8 Zulhijjah yang disebut sebagai hari tarwiyah. Perkara ni disebut di dalam kitab Sahih Al-Ismaili. Nabi duduk dalam gua tu bersama beberapa orang sahabat, antaranya Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ni. Kami bersama Nabi dalam gua. Kemudian Allah turunkan surah Al-Mursalat kepada Nabi. Fatalaqainahu min fih. Kami terus bertalaqi surah tersebut. Kami terus menghafal surah tersebut min fih, daripada mulut Nabi. Wa inna fahu laratbun biha. Sesungguhnya mulut Nabi membaca surah Mursalat itu ratbun, basah, merdu, fasih, sedap Nabi baca surah Mursalat. Kami terus belajar tafsirnya, kami hafal surah Mursalat tu dalam gua, satu gua di Mina. Selesai kami hafal surah Mursalat, tiba-tiba keluar seekor ular. Nabi pun bila tengok ular keluar, Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, alaikum biqatliha. Pastikan kamu kejar dia, bunuh ular. Kami pun kejar ular, tapi ular ni dia lari laju, kami tak dapat tangkap dia. Dia masuk dalam satu lubang. Maka Nabi kata, tak ada masalah, biar pergilah. Wuqitum syarraha wa wuqiyat syarrakum. Ular dipelihara daripada kejahatan kamu, kamu tak berjaya bunuh dia. Wa wuqiyat min syarrikum. Ular dipelihara daripada kejahatan kamu, kamu tak berjaya bunuh dia, dan dia juga tak berjaya patuk kamu. Allah pelihara kamu daripada patukan ular, Allah pelihara ular daripada dibunuh. Okey, menang-menang, tak ada masalah lah. Nabi SAW kata tak ada masalah. Dan ulama ambil hukum boleh bunuh ular walaupun dalam ihram. Sebab Nabi kata ada makhluk perosak yang yuqtalna fil hilli wal haram. Makhluk perosak boleh dibunuh di tanah halal, boleh dibunuh di tanah haram, tak kena dam. Kemudian yang ke-11, surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang disebut sebagai Al-Mu'awwidhatani, dua surah pelindung.
Al-Mu'awwidhatani, dua surah pelindung. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Imam Ibnu Ashtah berkata di dalam kitab Al-Masahif daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diturunkan kepadaku semalam beberapa ayat. Tiada ayat yang lebih istimewa daripada ayat-ayat ini, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kita dah sebut sebelum ni, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini turun di Madinah. Walaupun banyak cetakan Al-Quran, kalau kita tengok surah Al-Falaq dan An-Nas, dia tulis Makkiyah, turun di Mekah. Silap. Imam Suyuti kata itu salah. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebenarnya turun di Madinah. Turun pada waktu malam, sebab Allah Ta'ala turunkan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq ni menjadi mu'awwidhatan, pelindung. Kerana Nabi ketika itu sedang diuji Allah dengan sihir buatan orang. Orang yang sihir Nabi itu Yahudi. Nama dia Labid bin A'sam. Dia ambil rambut Nabi yang lekat disikat tu, dia ambil mayang kurma, dia ikat sekali dengan rambut Nabi, dia jampi, dia tiup. Dengan izin Allah, Nabi kita jatuh sakit. Sebab tu Allah Ta'ala sebut min syarrin Nafasat tu hembusan yang keluar angin. Nafathati fil uqad. Hembusan pada simpulan. Dia ikat rambut tu. Dalam Islam, untuk jaga diri, kita diajak setiap hari kita baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kita tiup tangan, kita sapu. Kalau boleh kita buat 3 kali. Guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dia beritahu paling kurang sehari 3 kali. Pagi kita buat, baca 3 qul, tiup tapak tangan, sapu seluruh badan. Petang pun kita buat. Sebelum tidur kita buat juga, sebelum tidur baca 3 qul, tiup di tapak tangan, sapu seluruh badan. Allah lindungi kita. Wa min syarri hasidin, daripada kejahatan orang yang dengki, hasad dengki. Idza hasad, bila dia mai penyakit hasad, dia nak sihir kita, dia nak dengki kita, dia nak penjatuh kita, Allah melindungi kita insya-Allah. Nabi dapat sakit, dapat sihir. Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi macam ingat-ingat lupa. Satu benda yang Nabi dah buat, Nabi rasa macam tak buat lagi. Contoh, Nabi dah solat dah, balik rumah Nabi siap nak pergi solat lagi. Sayyidatina Aisyah kata, dah solat dah. Nabi kata, rasa solat dah kah? Tak solat lagi. Macam tu dapat, tapi taklah sampai nyanyuk, taklah sampai lupa tu jadi nyanyuk, jadi gila, tak sampai leteruk sampai macam tu. Jadi bila turun surah Al-Falaq dan An-Nas, Nabi suruh para sahabat pergi cari rambut Nabi tu. Ada dalam satu telaga, dia letak di situ, dirongkai balik apa semua, maka Nabi kita pun sembuh. Itu pengajaran Nabi, sebaik-baik umat yang banyak amalan pun diuji Allah dengan sihir. Jadi kita juga kena jaga rambut-rambut ni. Paling baiknya kita tanam. Bila tanam, duduk dalam tanah tu, orang korek nak buat sihir tak boleh dah. Lagi ni kuku tanam, gigi sunat tanam. Orang tua-tua dulu dia ajak gigi ni lempak naik atas bumbung. Tapi Islam ajak, tak kira lah gigi atas ke, gigi bawah ke, sunat kita tanam. Darah bekam, uri, masyimah. Uri memang orang Melayu kita duk tanam lah. Semua tu sebenarnya bukan apa, untuk elak daripada sihir, daripada kejahatan orang-orang yang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai sudah kita dengan tajuk kita ayat-ayat yang Allah pilih untuk turun pada waktu malam. Sekarang saya nak sebutkan dua ayat yang Imam Suyuti senaraikan. Ayat ni turun waktu subuh.
Kitab Imam Suyuti ni cantik. Dia betul-betul mengkaji Al-Quran. Ada 2 ayat turunnya waktu subuh. Maksud waktu subuh ni tak malam tak siang. Ma bainal lail wal nahar, antara malam dan siang. Nak kata malam subuh dah, nak kata siang matahari tak terbit lagi. Subuh tu nak kata siang matahari tak terbit lagi. Nak kata malam tak malam subuh. Baik, yang pertama ayat tayamum. Surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Yang ni pun kita dah cerita dah dulu dalam tajuk ayat yang turun dalam musafir Nabi. Ayat yang turun ketika Nabi musafir. Dan pagi ni sekali lagi kita sebut lebih spesifiknya dalam musafir Nabi. Ayat tu turun waktu subuh. Kan sahabat Nabi berhenti di satu tempat, Sayyidatina Aisyah hilang, rantai Sayyidatina Aisyah hilang. Menurut syarah hadis, rantai itu bukan rantai dia pinjam rantai kakak dia, Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Dipinjam, dibawa pergi musafir bersama Nabi, rantai itu jatuh. Jadi para sahabat pun cari di tempat yang laisu ala ma wa laisa ma'ahum ma. Tempat tu tak ada air dan semua ahli rombongan sudah kehabisan air. Maka dahaga lah. Ayak tak ada, payah kalau buang ayak tak apalah, ni pergi istinja, ni pergi duk fikir ni tengah malam. Awaklah jadi masalah. Allah uji. Rupa-rupanya Allah nak syariatkan tayamum. Nabi pun cari, letih, Nabi tidur atas riba Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tugaskan ketua cari rantai ni. Nabi tugaskan seorang ketua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Seorang ketua, dia orang Ansar. Apa nama dia? Saya tak ingat nama dia. Kita tengok baliklah hadis sebelum ni. Jadi dia pergi cari rantai tu, tak jumpa-jumpa juga sampai ke subuh. Rupa-rupanya Allah jadi nak bagi tayamum tu, nak ajak tayamum. Sahabat-sahabat Nabi pakat susah hati, macam mana nak semayang ni, ayak tak ada ni, macam mana nak semayang ni. Allah Ta'ala turunkan ayat ke-6 surah Al-Ma'idah. Itu disebut dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lepas dah sembahyang subuh dengan tayamum, mereka pun nak bertolak, nak berangkat. Bila unta Sayyidatina Aisyah naik tu berdiri, unta tu bangun berdiri. Fawajadnal aqda tahtahu. Kami pun baru jumpa, rantai duk ada bawah perut unta. Unta mengkip berdiri, baru jumpa. Dah siang dah baru jumpa. Maknanya ada hikmah di sebalik musibah. Allah yang buat bagi rantai tu hilang apa semua. Mereka pun tak boleh nak bergerak. Pakat duduk tang tu. Sayyidina Abu Bakar mula-mula marah kat Sayyidatina Aisyah. Dia mai tu, dia cubit pinggang Sayyidatina Aisyah. Dia kata, awak bagi hilang rantai, kan dah jadi susah. Kita tak boleh bergerak, tempat ni tak ada ayak, kita pun tak ada ayak, hang bagi hilang buat apa rantai? Cerita hilang rantai ni 2 kali dalam sirah. Sayyidatina Aisyah pernah hilang rantai, kemudian dia tertinggal, dia naik unta. Ada Safwan bin Mu'attal, orang yang ikuti sirah fahamlah, dalam peristiwa hadisul ifk. Ada satu peperangan tu dia kena tinggal, duk cari rantai, orang tinggal dia. Mai orang belakang, sahabat Nabi nama Safwan, tengok dia duk sorang-sorang, duk menangis tepi jalan. Safwan ni kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun tumpang naik kenderaan, tapi duduk belakang lah. Naik unta, duduk ada satu bilik khas, tumpang balik Madinah. Bila sampai Madinah, orang-orang munafik fitnah, qazaf. Mereka tuduh Sayyidatina Aisyah bersekedudukan, berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Itu pun cerita hilang rantai juga. Hak ni cerita lain. Ni cerita hilang rantai. Rasulullah pun ada sekali, sahabat-sahabat pun ada sekali. Sayyidina Abu Bakar marah, cubit pinggang Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah kata, aku kena cubit ni sakit, tapi aku tahan, aku tak bergerak. Kerana kepala Rasulullah
ada di atas riba aku, ada di atas paha aku. Aku tahan juga kalau aku duk bergerak, duk ada sakit Rasulullah terjaga. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ayat tu turun bila dah subuh dah. Ni pun nak sembahyang subuh dah. Ni pun terpingang-pingang. Rasulullah pun tak tahu nak buat macam mana. Solat tetap kena solat. Solat kena solat. Masuk waktu kena solat. Air tak ada. Allah Ta'ala kata, fatayammamu. Tayamumlah. Sa'idan tayyiba. Tanah. Debu yang suci. Jadi dalam kitab fiqh kita ni, solat kena solat. Waktu masuk kena solat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan kepada orang beriman, kewajipan yang perlu diisi dalam waktunya. Maka timbullah istilah salat hormat waktu. Tuan-tuan bisa dengar nama salat hormat waktu. Sampai dalam keadaan yang air tak ada, debu pun tak ada untuk tayamum, kita kena solat juga. Dipanggil solat hormat waktu. Solat hormat waktu ni diambil daripada ayat Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kitaban mawquta. Salat itu diwajibkan ke atas orang beriman. Kitaban mawquta, satu kewajipan yang perlu diisi dalam waktunya. Kalau kita musafir jauh, kita bolehlah tangguh jamak takhir. Tapi kalau kita bukan musafir, waktu maghrib dah masuk, kita terperangkap dalam jam lalu lintas. Kita kena solat juga. Sambil bawa kereta, sambil bawa motor tu, aku wuduk tak ada, tayamum pun, debu pun tak ada. Ni macam mana ni? Maghrib dah nak masuk isya, maghrib dah nak habis dah, kena solat juga. Kitaban mawquta. Solat tu wajib diisi dalam waktunya. Maka dalam mazhab Syafi'i dipanggil solat hormat waktu. Ada orang kata solat hormat waktu tak ada dalil. Ada. Kitaban mawquta, itulah dalilnya. Solat yang perlu diisi dalam waktunya. Tak ada wuduk tak apa, solat juga. Tak ada debu pun solat juga. Dipanggil faqidut tahurain. Orang yang tak ada dua alat suci. Faqidut tahurain. Tahurain tu mana air tak ada, debu pun tak ada. Solat tetap kena solat. Nanti kita qada balik lah. Nanti kita wajib qada semula. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang kedua, contoh ayat yang turun pada waktu subuh. Ayat 128 dari surah Ali Imran. 128 dari surah Ali Imran. Ayat Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak boleh campur tangan sedikit pun urusan Allah. Laisa laka minal amri syai'. Kamu tak boleh campur tangan sikit pun urusan Allah. Ayat ni kata ulama, aitab. Allah menegur Nabi. Aitabullah lin Nabi. Allah menegur Nabi. Ini juga ada ulama yang membukukan teguran-teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang baik itu pun dinasihati oleh Allah. Ditegur. Nabi bukan buat dosa, tapi kadang-kadang Nabi buat satu benda yang tersilap sikit. Khilafu aula. Kita tak panggil dosa. Kita tak panggil maksiat sebab Nabi-Nabi ni maksum. Cuma tersilap sikit atau satu tindakan yang ada tindakan yang lebih patut. Sepatutnya begini Allah tegur. Aitabullah, teguran Allah. Kalau kita baca juzuk amma tu, ada surah Abas. Abas makna muka masam. Kan? Allah tegur juga. Abasa wa tawalla, ketika datangnya orang buta Abdullah bin Umi Maktum, Nabi buat muka masam, Nabi berpaling. Allah tegur, awak buat muka masam kat dia. Layanlah dia. Dia main beralih kot lain. Buat apa? Kena tengok dia. Walaupun dia buta, kena tatap wajah dia. Ra'i dia. Allah tegur Nabi. Jadi, ayat 128 surah Ali Imran ni salah satu daripada ayat teguran-teguran Allah kepada Nabi. Allah kata, laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak patut campur tangan sikit pun tentang urusan Allah. Au yatuba alaihim.
Boleh jadi Allah akan menerima taubat mereka. Au yu'adzibahum, ataupun Allah akan seksa mereka. Serah ke Allah. Musuh-musuh Islam, serah ke Allah. Allah nak seksa mereka atau Allah nak terima taubat mereka, kamu jangan campur, itu urusan Allah. Fa innahum zalimun, sesungguhnya mereka zalim. Ayat ni turun selepas peperangan Uhud. Kita kena faham dulu latar belakang ayat ni turun lepas perang Uhud. Dalam peperangan Uhud, bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah, yang juga abang susuan Nabi, sama-sama minum susu Thuwaibah al-Aslamiyah. Dia tua sikit pada Nabi, tua 2 tahun daripada Nabi. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dibunuh. Bukan takat dibunuh, digunting telinganya, dikerat hidungnya, dibelah dibelah-belah pipinya dan dadanya dibelah, dikeluarkan jantung, digigit, dimamah. Mereka buat sangat kejam. Bukan dia saja, ramai lagi para syuhada yang diperlakukan dengan keadaan yang sangat kejam. Nabi sangat sedih. Nabi kita sendiri patah gigi. Nabi kita, pipi Nabi masuk besi-besi yang Nabi pakai, topi besi itu masuk tikam pipi Nabi, patah gigi Nabi, luka dari Nabi, keluar darah, luka dari Nabi, Nabi jatuh dalam satu lubang. Nabi juga mengalami banyak ujian dalam perang Uhud. Sebab tu Uhud ini tempat yang disyariatkan untuk kita pergi ziarah. Kita pergi Madinah, kita bukan saja-saja pergi Uhud, semua package bawa pergi Uhud. Kita pergi tu memang disyariatkan. Nabi kita sendiri pun pergi Uhud, dan Nabi kita selalu kaitkan hukum hakam ni, banyak yang Nabi kaitkan dengan Bukit Uhud. Nabi kata siapa solat jenazah kemudian ikut iring jenazah sampai ke kubur, dia akan dapat 2 qirat. Sahabat Nabi kata, apa itu 2 qirat? Nabi kata, pahala sebesar 2 buah Bukit Uhud. Solat jenazah, ikut jenazah sampai ke kubur. Nabi SAW juga sebut, siapa belah anjing, bukan anjing buruan, bukan anjing untuk jaga kebun, tapi saja-saja dia belah anjing, maka berkurangan setiap hari 2 qirat. Pahala dia akan susut 2 qirat, iaitu seperti 2 buah Bukit Uhud. Bukit Uhud juga. Dan Nabi pernah lalu bersama sahabat dekat Bukit Uhud. Nabi kata, Bukit Uhud ni jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Bukit Uhud kasihkan kita, kita juga kasih sayang kepada Bukit Uhud. Bila Nabi ada masa lapang, Nabi naik atas Bukit Uhud. Pernah Nabi naik dengan sahabat, dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Osman. Nabi bersama 3 sahabat. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Bila berada di atas Bukit Uhud bergoyang. Nabi hentak kaki Nabi ke atas Bukit Uhud. Bukit Uhud ni dia seronok, dia bergegak. Nabi kata, uthbuti ya Uhud. Bertenanglah wahai Uhud. Aku tahu engkau seronok ni, kami ada atas engkau ni, kau seronok. Tapi bertenanglah, jangan goyang-goyang wahai Uhud. Fa inna fawqaki nabiyyun, kerana di atas kamu ada Nabi. Wa siddiqun, di atas kamu ada Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Wa syahidan, dan di atas kamu ada 2 orang yang akhir hidup mereka mati syahid, iaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi kita luka. Saya cerita ni dulu supaya kita faham ayat ni. Nabi kita luka dari luka pipi, jatuh dalam lubang, patah gigi depan Nabi ni, gigi susu, gigi kapak ni patah. Nabi kita dibawa ke satu tempat di lereng, antara lereng-lereng Bukit Uhud tu. Nabi kita diletakkan di situ, direhatkan di situ. Setelah tamat perang Uhud, Nabi kita berehat di situ. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan, anak Nabi tolong
Sayyidatina Fatimah, menantu Nabi, Sayyidina Ali, tolong buat apa? Tolong tengok darah Nabi duk keluar banyak ni. Sayyidatina Fatimah ambil air, dia basuh luka Nabi, tuang air, basuh. Rupa-rupanya bila air kena dekat luka tu, bukan boleh berhenti darah lebih banyak keluar. Basuh lagi, bertambah banyak darah Nabi keluar. Meleleh kat muka ni. Keluar banyak. Nabi kita sedih. Nabi kita cakap satu benda. Nabi kita kata, kaifa. Nabi sambil duk tengok darah Nabi keluar, Nabi ambil tengok dengan tangan. Ya Allah, banyaknya. Luka cedera parah. Luka teruk. Sampai orang musyrikin Mekah ni, ada yang ingat Nabi kita dah meninggal dunia. Ada yang berseronok, Muhammad dah mati, seronok. Tenatlah, sakit teruk ni, luka. Nabi kita ambil darah, Nabi kita tengok, darah tak berhenti. Nabi kita cakap, sambil menangis, Nabi kita cakap, kaifa yuflahu qaumun syajju wajha nabiyihim. Macam mana nak berjaya satu kaum tergamak mereka melukakan wajah mereka, Nabi mereka sendiri. Tergamak mereka mencederakan, melumurkan darah. Syajjau wajha nabiyihim, muka Nabi mereka. Mereka buat macam ni, luka sini, patah gigi. Macam mana mereka nak selamat di akhirat nanti? Nabi cukup bimbang, Nabi menangis. Kaifa yuflahu qaumun, macam mana akan selamat satu kaum ini, kaum Quraisy, kaum Nabi sendiri, adik-beradik Nabi sendiri. Syajjau wajha nabihim, mereka tergamak, mereka melumurkan darah di muka Nabi mereka sendiri. Sampai hati mereka buat kat aku macam ni. Wa huwa yad'uhum ila Allah, sedangkan Nabi mereka mengajak mereka sembah Allah. Nabi mereka nak selamatkan mereka daripada neraka. Ni pun buat macam ni kat aku. Nabi menangis. Sayyidatina Aisyah basuh luka, darah keluar banyak. Kemudian Nabi kita nampak ada hasir, ada satu tikak buruk lah. Tikak yang diperbuat daripada daun, macam kita di Malaysia dulu tikak mengkuang macam tu. Ini diperbuat daripada anyaman kurma, daun kurma, hasir, bukan tikak getah. Nabi kita nampak satu tikak. Nabi kita kata dekat Sayyidatina Fatimah, wahai Fatimah, ambil tikak tu, kau nyalakan api, kau cucuh, kau bakar bagi menyala tikak tersebut. Sayyidatina Fatimah kata, nak buat apa wahai ayahanda? Nabi kata, ambil tikak tu, nyalakan api bagi terbakar, untuk memberhentikan darah yang keluar daripada muka Nabi, daripada dahi Nabi, pipi Nabi. Nabi cadangkan, ambil, bakar, kemudian kau tembak di muka aku. Kau tembak bara-bara yang ada tu, matikan api, ada bara, kau tembak. InsyaAllah darah akan stop. Sayyidatina Fatimah tak sampai hatilah nak letak panas dekat muka Nabi, tapi Nabi bertegah, Nabi suruh buat macam tu. Maka dia pun cucuh tikak, nyala, tembak dekat muka Nabi, barulah darah tu berhenti. Dan ulama-ulama hadis ambil juga hukum, bolehkah berubat dengan cara panas ni? Boleh. Ini kita kena rujuk dengan doktor. Kalau sekarang laser dan sebagainya, berubat dengan, ada orang dulu berubat dengan besi panas. Nabi nak hentikan darah tu dengan tikak yang dibakar, kemudian diletak di tempat luka, maka berhentilah darah yang mengalir daripada muka Nabi SAW. Jadi suasana Uhud ni sangat menyedihkan hati Nabi. Mereka bukan takat bunuh orang Islam, syuhada, mereka buat macam-macam. Sampai ada di kalangan sahabat yang muka ni recai, hancur, tak dikenali. Contohnya Anas bin Nadar, pak penakan kepada Sayyidina Anas bin Malik. Muka dia sampai orang tak cam, tak kenal. Adik perempuan dia boleh kenal pun tengok cincin. Tengok, oh ni cincin, ni cincin abang ni. Tak ada orang cincin macam ni. Kenal macam tu. Muka memang tak kenal. Hancur habis. Subhanallah, kejamnya musyrikin Mekah.
Mereka balas dendam. Mereka kalah dalam perang Uhud, dalam perang Badar kalah. Uhud ni menjadi tempat mereka melepaskan geram sampai tak ada adab, berperang, bunuh orang. Semaka Nabi balik daripada perang Uhud ni, Nabi dalam keadaan sedih pun ada, marah pun ada, kecil hati dengan mereka. Awak ni pun buat sampai terang macam ni. Maka kita tengok hadis an Salim an abihi, daripada Salim, daripada ayahnya. Ayah Salim ni Abdullah bin Umar, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' min ar-rak'atil akhirah, ketika sembahyang subuh Rasulullah mengangkat kepalanya daripada rokok. Angkat kepala ni i'tidal lah. Rasulullah mengangkat kepala daripada rokok solat subuh, min ar-rak'atil akhirah, pada rakaat kedua. Rakaat kedua rokok tu angkat kepala, sami'allahu liman hamidah. Yaqul, baginda membaca doa. Itu yang kita di sini kita baca doa qunut. Ini hadis Nabi baca qunut. Tapi bukan qunut biasa-biasa, qunut nazilah. Nabi baca doa qunut. Ba'da ma yaqul, selepas Nabi menyebut sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Nabi sebut sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Nabi angkat tangan, Nabi baca qunut. Dan qunut Nabi itu Nabi sambung dengan doa qunut nazilah. Nabi sebut Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulanan, ya Allah, kau turunkan laknatmu ke atas fulan. Ada 3 orang tokoh musyrikin yang Nabi sebut nama dalam qunut tu. Ya Allah, kau laknatlah fulan. Maka Allah Ta'ala turun ayat tegur Nabi. Turun ayat waktu Nabi duduk tengah baca doa qunut tu, sembahyang subuh tu, turun ayat laisa laka minal amri syai' aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ayat yang telah kita baca tadi. Dalam satu riwayat Imam Bukhari mengatakan, orang yang Nabi doa laknat tu ialah yad'u ala Safwan bin Umayyah. Nabi doa, ya Allah, kau laknatlah Safwan bin Umayyah, wa Suhail bin Amru, dan Suhail bin Amru, wal Harith ibni Hisham. Harith ibni Hisham ni adik Abu Jahal, adik Amru bin Hisham. Nabi sebut nama Safwan, Suhail, Harith bin Hisham. Fanazalat hazihil ayah, kemudian Allah turunkan ayat ni. Tengah Nabi duk baca doa qunut tu, Allah tegur Nabi. Kerana Nabi tak tahu benda gaib. Rupa-rupanya nanti bila Nabi berjaya buka kota Mekah, mereka ni hak jahat ni, akhir hidup mereka masuk Islam. Nabi terima taubat mereka, Allah pun terima taubat mereka, dan mereka jadi pejuang-pejuang Islam yang hebat. Safwan bin Umayyah masuk Islam. Dalam perang Hunain, Nabi pinjam baju besi dia, banyak baju besi. Nabi pinjam baju besi dia pergi perang Hunain. Dia tak masuk Islam lagi waktu tu. Dia turut serta bersama Nabi dalam perang Hunain. Dia tengok akhlak Nabi yang baik, akhirnya dia masuk Islam. Begitu juga Suhail bin Amru. Suhail bin Amru ni yang sekat orang Islam nak pergi buat umrah, tak bagi masuk. Suhail bin Amru ni lah yang akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Jahat dia ni, jahat. Sayyidina Umar pernah bercadang nak tumbuk mulut dia. Dia pandai cakap sangat, Sayyidina Umar ingat nak tumbuk mulut dia. Nabi kata jangan. Lepas Fathu Mekah, dia masuk Islam dan jadi orang yang hebat. Begitu juga Harith bin Hisham, adik Abu Jahal ni pun masuk Islam. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kamu janganlah campur tangan urusan Allah. Bab ni pun nak mati kafir ke, nak mati Islam ke, itu Allah yang maha mengetahui. Jadi Nabi ditegur oleh Allah. Nabi doa dah tu, ya Allah, kau laknatkanlah fulan Safwan, kau laknatkan Harith bin Hisham, kau laknatlah Suhail bin Amru. Ayat turun tegur Nabi. Maka Nabi pun berhenti. Nabi terus sujud apa semua, terima teguran Allah dengan hati yang terbuka. Ini amanahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas yang semua Nabi cerita, tadi aku baca doa tadi itu, Allah tegur aku, Allah tak bagi, tak patut aku doa laknat begitu. Jadi cukup takat ni tuan-tuan dan puan-puan kuliah kita pada pagi ini. Esok kita akan sambung insya-Allah
ayat Quran yang turun pada musim panas dan ayat Quran yang turun pada musim sejuk. Itu tajuk kita. Ada ayat turun musim panas, ada ayat turun musim sejuk. Dan dalam Quran, bagi orang yang hafal Quran atau rajin baca Quran, dia akan jumpa perkataan kalalah. Kalalah. Yusikumullah, yuftikumullahu fi kalalah. Kalalah ni ada dua. Ada kalalah turun musim panas, ada kalalah turun musim sejuk. Apa itu kalalah? Dalam ilmu faraid, kita akan hurai esok pagi insya-Allah. Bila kita faham macam tu, kita tak akan confuse kerana hukum dia lain-lain. Kalalah macam ni dapat 1/6 atau 1/3. Kalalah yang satu lagi dapat 1/2 atau 2/3. Hukum lain-lain kerana ayat tu pun turun dalam time waktu yang lain-lain. Ada kalalah sejuk, ada kalalah panas, dan ada lagi ayat-ayat lain yang kita akan kongsikan insya-Allah pada besok pagi. Sekian, mohon maaf. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.